Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So kali ni kita nak cerita pasal 5 penjenayah yang sangat legend dan penjenayah yang sangat digeruni lah oleh masyarakat ketika itu. So kalau nak diikutkan jenayah dekat Malaysia ni, tak adalah sedahsyat dekat luar negara yang hampir ada setiap hari kes-kes yang berlaku ataupun dia macam ada pembunuh bersiri pun tak ada penghujung kewujudan dia. So tapi tak adalah bermakna dekat Malaysia pun tak ada penjenayah yang mengerikan. So ada beberapa nama yang masih disebut-sebut sehingga hari ini, dan walaupun orangnya dah lama pergi meninggalkan kita. So pada video kali ni kita akan aku akan share lah beberapa penjenayah yang paling digeruni di Malaysia ataupun yang pernah ada, yang pernah wujud di Malaysia, yang ramai tak sangka, mungkin generasi sekarang tak sangka, yang pernah wujud, boleh dikatakan macam yang pernah wujud lah dekat negara kita ni. So karakter yang pertama adalah Mona Afendy. So Mona Afendy atau nama sebenarnya adalah Maznah Ismail, memang yang mempunyai cita-cita untuk menjadi yang terkenal sejak dia muda lagi. So dia mula menyanyi dan menari bagi beberapa impian untuk menjadi bintang yang terkenal. So menerusi kejayaannya, Mona telah pun berjumpai lah suaminya yang juga peminat terbesarnya, iaitu Muhammad Nur Afendy Abdul Rahman, yang berjanji mahu memberikan dia dana untuk mencapai impiannya untuk menjadi seorang yang terkenal. So tak tahulah terkenal pada segi penyanyi, pelakon ataupun apa-apa dia bidang yang ada pada masa tu. So suami isteri ni tadi iaitu Fendi ataupun Maznah ataupun nama yang dikenali sebagai dekat sini Nur Afendy Abdul Rahman. So suami pada Mona Afendy tadi. So suami isteri ni kemudiannya cubalah pelbagai cara untuk menaikkan nama Mona ni dalam dunia hiburan, termasuk mengeluarkan sebuah album yang bertajuk Diana, serta membuat beberapa kemunculan di televisyen, termasuk satu muzik video yang bertajuk Ratapan Anak pada tahun 1987. So namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. So disebabkan dia masih inginkan populariti, Mona dan Afandi cuba untuk menukar kejayaan mereka menjadi seorang bomoh untuk mendapatkan kekayaan. So Mona Afendy ternyata berjaya menarik minat golongan elit dan pelanggan-pelanggan kelas atasan yang sanggup membayar mereka dengan bayaran yang banyak atas perkhidmatan yang diberikan. So malah Mona pernah mendakwa ramai ahli-ahli politik yang terkenal pada kerajaan waktu itu telah menggunakan perkhidmatan serta tangkalnya. So pasangan ni tadi sangat berjaya sehingga mampu membeli beberapa rumah agam di beberapa negeri serta beberapa kereta mewah. So pada tahun 1993 bermulanya kejayaan Mona Afendy ni apabila suami isteri ini didatangi oleh adun Pahang yang semakin naik, Mazlan Idris, yang mahu menjadikan jawatan sebagai ketua menteri dan mahu bantuan mereka untuk mencapai impian tu. So ketiga-tiga mereka mula membuat perjanjian di mana Mona dan Afendy menawarkan Mazlan dengan tongkat sakti dan songkok yang dikatakan pernah menjadi pemilik Presiden Soekarno
yang dikatakan boleh membuatkan beliau menjadi paling berkuasa. So semua ini barang-barang tu tadi bernilai harga, semua barang tu tadi hampir berharga 2.5 juta, di mana Mazlan perlu membayar 500,000 sebagai deposit dan 10 hak milik tanah sebagai cagaran untuk bakinya sebanyak 2 juta. Memang kena scam siap lah dia ni. So selepas pembayaran dibuat, satu upacara ilmu hitam telah dirancang untuk dibuat di rumah Mona yang terletak di Raut Pahang. So upacara ini dihadiri oleh Mona Effendi, Mazlan dan pembantu Mona iaitu Juraimi Hassan. So ia dimulakan dengan Mazlan untuk baring di atas lantai dan menutup mata. So namun apa yang berlaku seterusnya amat mengejutkan. Juraimi telah menetak kepala ahli politik tersebut menggunakan kapak. So Mona Effendi dan Juraimi iaitu asisten tadi kemudian telah menetak badan Mazlan kepada 18 bahagian sebelum ditanam di sekeliling rumah Mona Effendi. Tanam mayat dekat rumah dia. So kehilangan Mazlan mula dilaporkan 2 minggu kemudian selepas beliau gagal hadir ke beberapa acara UMNO. Sementara tu Mona sempat membeli satu kereta Mercedes dan membuat rawatan muka. Siasatan kehilangan Mazlan pada awalnya tidak membuahkan hasil setelah Juraimi ditahan atas kesalahan dadah. So mungkin dalam keadaan khayal, lelaki ini tiba-tiba mengaku yang dia telah membunuh Mazlan dan dia dibawa ke bilik siasatan untuk yang berhampir dan Mazlan. So disebabkan khayal tadi, lelaki ni tiba-tiba mengaku membunuh Mazlan dan membawa polis ke stor berhampiran rumah Mona di mana bahagian mayat Mazlan yang ditanam telah ditemui. So Mona dan Effendi turut ditahan tidak lama kemudian. Perbicaraan pembunuhan ini merupakan antara perbicaraan yang paling sensasi. Malah Mona Effendi yang diinginkan populariti sejak dulu tak teragak-agak untuk memberikan senyuman yang lebar kepada media. So Mona Effendi dan Juraimi telah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. So malam sebelum menerima hukuman, ketiga-tiga tertuduh ini telah diberikan hidangan KFC sebagai makanan terakhir mereka. So untuk penjenayah legend yang kedua pula adalah Botak Chin. So walaupun hanya bersekolah menengah sehingga tingkatan 3, Botak Chin atau nama sebenarnya adalah Wong Swee Chin merupakan seorang yang bijak. Malah pengarah hospital Tanjung Rambutan yang menilai Chin pada ketika itu mengatakan bahawa lelaki ini adalah seorang yang genius. Selepas berhenti sekolah, Chin telah membuat beberapa pekerjaan termasuk menjual ikan di pasar malam di Jalan Tun Ismail. Namun pada satu malam, dia telah dipukul oleh seorang samseng. Dipukul oleh sekumpulan samseng tempatan kerana enggan memberikan wang perlindungan sehingga menyebabkan Chin berkawan dengan gangster-gangster kecil di kawasan itu sebagai perlindungan dan belajar cara bagaimana nak lindung diri. So Chin mula melibatkan diri dengan jenayah-jenayah kecil. So ketika usianya 18 tahun, Chin telah menubuhkan satu kumpulan selepas berjaya mendapatkan pistol 22 kaliber secara haram.
Kumpulannya ini telah membuat 8 perompakan dalam masa sebulan. Oleh kerana masih baru, Chin telah ditahan dan dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun. Selepas keluar daripada penjara, Chin cuba untuk berubah dengan membuka kedai runcit sebelum sedar yang perniagaannya itu tidak dapat keuntungan yang banyak. Pada tahun 1975, selepas pergi ke Thailand untuk mendapatkan senjata api haram, Chin telah membawa 3 penjenayah terkenal dalam membuat rompakan baru untuk membuat kumpulan yang baru. 2 tahun kemudian, kumpulan telah merompak bank, kelab malam di tempat perjudian haram, trek berperisai dan kuil serta berjaya mendapat wang keuntungan lebih kurang dalam 1 juta lebih dan membunuh ramai orang awam. Geng Chin ni telah menjadikan KL sebagai bandar tanpa undang-undang di mana pada bila-bila masa akan ada bunyi tembakan dan sim kejar-mengejar menggunakan kereta. Walaupun sering membuat penjenayah, segelintir telah menggelarkan Chin sebagai Robin Hood. Zaman moden kerana dia memastikan pengikutnya yang setia dan keluarga mereka. Biasanya daripada golongan setinggan lah untuk sentiasa dijaga. Gelaran botak yang diterimanya juga bukan kerana dia berkepala botak, tapi disebabkan dia tadi adalah singkatan daripada bantu orang tak ada kerja. Pada akhir tahun 1970-an, geng Chin mula jatuh apabila ramai ahlinya telah dibunuh atau ditangkap dan banyak senjatanya telah dirampas setelah diperangkap oleh orangnya sendiri. Chin akhirnya berjaya ditangkap selepas bertempur senjata dengan pihak polis. Ketika pertempuran tersebut, Chin telah ditembak sebanyak 6 kali namun selamat. Pada tahun 1980, Chin telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di penjara Pudu. Lepas beberapa minggu di sana, penjara tersebut dibanjiri dengan panggilan telefon, surat menyurat daripada peminat perempuan. Beberapa bulan sebelum hukuman ke atasnya dijalankan, Chin telah menikam beberapa warden penjara dan cuba untuk melarikan diri tetapi tak berjaya. Kemudian dijatuhkan hukuman mati pada tengahan tahun 1981, bukan atas kes-kes pembunuhan yang dia buat, tetapi atas kesalahan memiliki senjata api. Botak Chin mati pada usia 29 tahun. Itu saja 2 penjenayah hebat yang pernah digeruni pada masanya. Kita akan sambung ke part 2. Assalamualaikum.